Kalau kau boleh lepaskan diri dari ini, kau menang. Bagaimana? Mahu coba biarkan aku melakukannya. Gema suara seorang wanita Amerika yang tinggi lampai bergema di Dewan Sukan di sebuah pangkalan tentara udara Amerika. Kapten Jessica Thompson, seorang askar wanita Amerika yang berbadan tegap dan tingginya melebihi 180 cm, memandang rendah ke arah seorang lelaki Malaysia di hadapannya sambil bertanya. Lelaki Malaysia bertubuh kecil dengan ketinggian 165 cm itu hanya menunduk dan tidak berkata apa-apa, membuatkan rakan-rakan Amerika Jessica di sekelilingnya meledak dengan tawa. Namun, 30 menit kemudian, Kapten Jessica yang angkuh itu terbaring di lantai, mengerang kesakitan. Dia memegang lengannya yang patah, merungut, tak mungkin. Bagaimana mungkin seorang lelaki Malaysia? Apa sebenarnya yang berlaku dalam 30 menit itu? Jika Anda berminat dengan kisah pembalikan yang luar biasa ini, sila tekan butang langganan saluran ini, dan tinggalkan komen judo Malaysia terbaik di bawah. 4 minggu yang lalu, pagi Selasa, di sebuah dojo judo kecil di Gombak, Kuala Lumpur, Syamsul bin Razak sedang mengajar teknik jatuh kepada kanak-kanak berusia 8 tahun. Syamsul, 29 tahun, dengan ketinggian 165 cm dan berat 50 kg, walaupun memakai judogi, entah mengapa dia kelihatan lesu. Suaranya seperti biasa, lembut dan tenang, tetapi tangannya yang mengajar kanak-kanak itu menunjukkan kepekaan yang aneh. Seolah-olah dia menyesuaikan kekuatannya tanpa sadar. Di sudut dojo, tergantung bendera jalur gemilang yang lama, dan di bawahnya, gambar-gambar para pemenang pingat Olimpik judo negara yang telah pudar. Syamsul kadang-kadang memandang gambar-gambar itu dengan perasaan aneh. Dia juga pernah mempunyai impian seperti itu suatu ketika dahulu. Namun, realitinya pahit. Disebabkan masalah keluarga, dia tidak dapat meneruskan latihan, dan akhirnya menyertai Angkatan Tentara Malaysia, ATM. Mengingat kembali apa yang berlaku di sana, Syamsul menggelengkan kepala, menghalau pikiran itu. Kanak-kanak sangat menyukai Cikgu Syamsul. Ini karena kesabarannya yang tidak pernah marah, dan sentiasa mengajar gerakan yang sama berulang kali, 10 kali atau 20 kali. Terutama apabila Syamsul menunjukkan contoh, mata kanak-kanak itu terbeliak. Ada sesuatu yang berbeza dalam gerakannya berbanding dengan jurulatih judo biasa. Lembut namun tepat, terkawal namun menyembunyikan kekuatan yang meletup. Fairul, seorang pelajar tingkatan 2, mendekat dan bertanya. Syamsul mengangguk sambil mengesat peluhnya dengan tuala. Perlawanan persahabatan seni bela diri Malaysia-Amerika, nama yang kedengaran hebat ini sebenarnya lebih kepada acara tontonan untuk askar-askar Amerika. Tambahan pula, Syamsul seorang sahaja peserta dari pihak Malaysia, dojo-dojo judo lain semuanya menolak untuk turut serta. Alasannya mudah, tiada peluang untuk menang. Pihak tentara Amerika menghantar Kapten Jessica Thompson. Dengan ketinggian melebihi 180 cm dan tubuh yang berotot, dia adalah seorang instruktur tempur terkenal di kalangan tentara Amerika. Walaupun dia pernah menjadi calon wakil negara Olimpik judo tetapi terkeluar, kemampuannya tidak dapat dinafikan oleh sesiapapun. Lebih-lebih lagi, dia terkenal karena membenci orang Asia secara melampau. Apabila Cikgu Mat, pemilik dojo, meminta Syamsul untuk menyertai, dia mengeluh panjang. Cikgu Mat juga tahu betapa tidak adil dan berat sebelahnya perlawanan ini. Namun, demi menjaga maruah judo Malaysia, mereka perlu menghantar wakil dan tiada pilihan lain. Syamsul tahu betul bahwa Cikgu Mat adalah orang yang telah memberinya peluang untuk bekerja di dojo selepas dia menamatkan perkhidmatannya di ATM. Petang itu, Syamsul sedang menikmati mie segera cawan berharga Rm5 di Pangsapuri studio kecil berharga Rm500 sebulan.
televisi menyiarkan berita mengenai latihan bersama Malaysia-Amerika. Wartawan menekankan persahabatan antara kedua-dua negara dengan wajah ceria, tetapi ekspresi Syamsul gelap. Dia pernah beberapa kali menjalani latihan bersama dengan tentara Amerika semasa dia di ATM. Walaupun di permukaan mereka adalah sekutu, dia tahu betul bagaimana pandangan mereka terhadap anggota tentara Malaysia. Telepon bimbitnya berdering. Suara Cik Gumat penuh dengan kebimbangan. Cik Gumat berkata dia telah bertemu dengan pemilik dojo lain hari ini dan mereka semua bersetuju. Jessica Thompson bukan sahaja seorang lawan yang kuat, tetapi dia juga mempunyai sifat yang suka menikmati saat-saat menghina lawannya secara menyeluruh. Terutama, kabar angin mengatakan dia lebih kejam terhadap lelaki Asia. Syamsul mematikan telepon dan berdiri di hadapan cermin kecil. Dirinya di dalam cermin masih kelihatan biasa. Tubuh seorang lelaki Malaysia yang rendah dan biasa, tanpa apa-apa yang istimewa. Namun, di sudut matanya menyembunyikan sesuatu yang berbeza. Sesuatu yang telah lama disegel dengan rapi. Syamsul mengalihkan pandatannya dari cermin dan menuju ke katil. Malam itu, Syamsul berbaring di katil, merenung siling sambil berpikir, kenangan dari zaman ATM, satu persatu, kembali menghantui. Terutama latihan di pasukan khas yang disertainya, dan apa yang dipelajarinya di sana kembali segar dalam ingatannya. Namun Syamsul menggelengkan kepala, menghalau pikiran itu. Dia telah memutuskan untuk menjauhkan diri dari kehidupan seperti itu. Jarinya secara tidak sadar menyentuh buku nota kecil yang disorok di bawah bantal. Dalam buku nota itu, terdapat rekod yang tidak akan pernah dilupakan. Misi berjaya 100%, jumlah penglibatan operasi sebenar 27 kali. Dan Syamsul berusaha untuk tidak melihat lebih dari itu. Masa lalu adalah masa lalu. Dia hanyalah seorang instruktur judo biasa sekarang. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di lubuk hatinya, ada perasaan aneh yang bergelora. Sesuatu yang telah lama tidur mula bangkit perlahan-lahan. Syamsul berusaha keras untuk mengabaikannya, tetapi tidak mudah. Terutama apabila memikirkan situasi yang akan dihadapinya esok. Adakah kehidupan biasa yang telah dia pertahankan selama ini akan berterusan selepas esok? Lebih pukul 2 pagi, Syamsul akhirnya dapat tidur. Namun, dalam mimpinya, kenangan masa lalu sentiasa muncul, rakan sepasukan dari zaman pasukan khas, dan kenangan operasi rahasia yang mereka lakukan bersama. Dalam mimpi itu, Syamsul kembali menjadi dirinya yang dahulu. Tenang, tepat, dan seorang askar terbaik yang tidak pernah gagal. Apabila Syamsul bangun keesokan paginya, terdapat perubahan aneh pada wajahnya. Walaupun penampilannya masih kelihatan biasa, pandangan matanya berbeza dari semalam, seolah-olah seekor haiwan buas yang telah lama tidur perlahan-lahan mula membuka matanya. Syamsul sendiri menyadari perubahan itu, tetapi berusaha keras untuk mengabaikannya. Tetapi adakah itu mungkin? Apa yang menanti Syamsul di pangkalan tentara udara itu petang ini bukanlah sekadar perlawanan persahabatan. Itu adalah pertemuan takdir di mana seluruh masa lalu, masa kini, dan masa depannya mungkin akan bertaut. Namun, dia masih belum menyadarinya. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, Syamsul berdiri di hadapan pintu gerbang utama sebuah pangkalan tentara udara Amerika. Bendera gergasi berkibar di tiup angin, dan polis tentara Amerika yang bersenjata mengawal pos kawalan dengan ekspresi tegang. Syamsul menarik nafas dalam-dalam sambil mengeluarkan kad pengenalan dan permit masuknya dari beg. Dia mempunyai firasat bahwa segalanya akan berubah sebaik sahaja dia melangkah masuk ke sini. Selepas pengesahan identiti, Syamsul diiringi ke Dewan Sukan. Semua bangunan di pangkalan itu tersusun rapi, dan suara latihan harian askar-askar Amerika kedengaran. Syamsul melihat sekeliling sambil berjalan.
Beberapa askar Amerika memandangnya sekilas, bukan dengan pandangan penuh minat, tetapi seolah-olah melihat binatang peliharaan yang pelik di zoo. Apabila tiba di Dewan Sukan, perkara pertama yang menarik perhatian Syamsul adalah saiznya yang menakjubkan. Ia jauh lebih besar daripada Dewan Sukan University di Malaysia. Peralatan sukan modern tersusun rapi, dan di merata dinding, terdapat gambar-gambar yang memaparkan sejarah dan kemuliaan tentera Amerika. Syamsul merasakan perasaan aneh sambil melihat gambar-gambar itu. Dia menyadari betapa besarnya kekuatan yang ada di tempat dia berdiri ini. Pada masa itu, suara lantang kedengaran dari sudut Dewan Sukan. Apabila Syamsul menoleh, dia melihat seorang wanita berambut perang yang tingginya melebihi 180 cm sedang membanting seorang askar lelaki ke lantai. Ia adalah Kapten Jessica Thompson. Dia memandang rendah ke arah askar yang tumbang itu dengan ekspresi mengejek. Syamsul memerhatikan gerakannya dengan teliti, sememangnya dia mempunyai kemahiran. Setiap gerakannya tidak sia-sia, dan penggunaan kekuatannya sangat efisien. Jessica menyadari pandangan Syamsul, lalu menoleh. Mata birunya memandang Syamsul dari atas ke bawah seolah-olah menjilat. Pada saat itu, Syamsul merasakan dirinya diperlakukan seperti mangsa. Sudut mulut Jessica terangkat seolah-olah mengejek. Dia menghulurkan tangan kepada askar yang tumbang itu dan membantunya berdiri, kemudian berjalan perlahan ke arah Syamsul. Cara Jessica berjalan penuh dengan keyakinan. Seolah-olah dia ingin memberitahu semua orang bahwa dialah pemilik ruang ini. Apabila dia mendekat, Syamsul dapat merasakan fisikalnya yang menakjubkan dengan lebih jelas. Lebar bahunya sahaja jauh lebih lebar daripada Syamsul, dan otot-otot di lengan serta kakinya kelihatan keras seperti ukiran. Namun, Syamsul tidak mengubah ekspresinya. Malah, dia kelihatan lebih tenang. Jessica berdiri di hadapan Syamsul dan bercakap dalam bahasa Inggris. Syamsul agak fasih berbahasa Inggris, tetapi dia sengaja berpura-pura tidak faham. Ekspresi Jessica menjadi lebih angkuh. Dia berkata sesuatu dengan lantang kepada askar-askar Amerika di sekelilingnya, dan mereka meledak dengan tawa. Syamsul merasakan ada niat jahat dalam tawa mereka. Seorang sarjan tentara Amerika yang bertindak sebagai penterjemah bahasa Malaysia mendekat. Dia memberitahu Syamsul bahwa Kapten Jessica sedang memberi salam. Namun, Syamsul secara naluri tahu bahwa itu bukan sekadar salam. Ada kebencian yang jelas terpancar di mata Jessica, seolah-olah pertarungan sudah berakhir. Semasa waktu latihan, Syamsul dengan tenang meregangkan badannya di sudut, dia mengulang-ulang regangan mudah dan gerakan judo asas. Tiada apa-apa yang istimewa, ia hanya senaman pemanasan badan. Namun, beberapa askar Amerika yang melihat gerakannya menggelengkan kepala. Karena mereka merasakan ada sesuatu yang berbeza, sesuatu seperti kekuatan terkawal yang sukar dijelaskan. Jessica melihat Syamsul dan membisikkan sesuatu kepada rakan-rakannya. Askar-askar Amerika itu kembali meledak dengan tawa apabila mendengar kata-katanya. Syamsul mengabaikan reaksi mereka dan meneruskan persediaannya. Namun, dalam hatinya, rasa tidak senang semakin membuak-buak. Dia tidak pasti apa yang akan berlaku jika situasi ini berterusan. Apabila waktu makan tengah hari tiba, Syamsul diiringi ke kantin pangkalan. Di dalam kantin yang besar itu, ratusan askar Amerika sedang makan. Apabila Syamsul masuk, pandangan tertumpu kepadanya dari merata tempat. Seseorang akan membisikkan sesuatu, dan orang di sekeliling akan ketawa. Syamsul berusaha keras untuk mengabaikan pandangan itu, mencari tempat duduk yang tenang. Makanan yang dihidangkan di kantin adalah masakan Amerika yang tipikal. Burger, kentang goreng, dan minuman berkarbonat besar tersusun di meja. Syamsul mengambil sebiji sandwich yang paling ringkas. Namun, dia tidak dapat menelan makanan itu dengan baik disebabkan pandangan dan tawa di sekelilingnya. Dia berasa seperti menjadi bahan tontonan.
Pada masa itu, Jessica dan rekan-rekannya mendekati meja tempat Syamsul duduk. Mereka sengaja mula bercakap dengan suara yang kuat. Walaupun perbualan itu dalam bahasa Inggris, Syamsul tahu bahwa mereka sedang bercakap tentang dirinya. Terutama suara Jessica yang lebih kuat dan tajam. Dia memandang sekilas ke arah Syamsul sambil berkata sesuatu kepada rekan-rekannya, dan mereka meledak dengan tawa. Syamsul meninggalkan sandwich-nya separuh dan bangun, karena dia tidak dapat menahan diri lagi. Namun, apabila dia bangun, Jessica tiba-tiba bercakap dengannya. Kali ini, dalam bahasa Malaysia yang tidak fasih. Sebutan bahasa Melayunya sangat teruk, tetapi Syamsul dapat memahami kandungannya dengan jelas. Dan kandungan itu cukup untuk melukai maruah Syamsul. Jessica berkata bahwa lelaki Malaysia semuanya kecil dan lemah, dan dia menambah bahwa dengan fisikal seperti Syamsul, dia tidak akan setanding dengannya walaupun dia seorang wanita. Askar-askar Amerika di sekelilingnya kembali meledak dengan tawa. Tumbukan Syamsul secara tidak sengaja tergenggam erat, namun dia menahannya. Karena dia tahu, belum tiba masanya. Pada waktu latihan petang, provokasi Jessica menjadi lebih jelas. Dia meminta Syamsul untuk menunjukkan demonstrasi teknik mudah. Walaupun di permukaan dia berkata ia adalah tanda persahabatan, sebenarnya niatnya jelas untuk memalukan Syamsul. Syamsul ragu-ragu seketika, tetapi akhirnya menerima permintaannya. Karena dia tahu, jika dia menolak, dia akan dikatakan lebih pengecut. Apabila kedua-dua mereka berdiri di atas mat, semua askar Amerika di dalam Dewan Sukan berkumpul di sekeliling, seolah-olah penonton yang melihat pertunjukan. Syamsul menarik nafas dalam-dalam sambil merasakan pandangan mereka. Jessica memandang Syamsul dengan ekspresi penuh keyakinan. Matanya sudah dipenuhi dengan keyakinan untuk menang. Jessica sekali lagi melontarkan kata-kata provokatif. Kali ini lebih langsung, dia berkata dia akan menunjukkan betapa tidak bergunanya lelaki Malaysia. Dan dia menambah bahwa selepas bertarung dengannya, dia mungkin akan menangis mencari ibunya. Askar-askar Amerika di sekeliling bertepuk tangan sambil menjerit. Suasana seperti gelanggang gladiator. Syamsul masih tenang seperti biasa. Namun, dalam batinnya, sesuatu mula bergelora. Sesuatu yang telah lama tidur mula bangkit perlahan-lahan, pandangan matanya mula berubah secara halus. Walaupun masih kelihatan biasa, ada sesuatu yang berbeza bersinar di kedalaman matanya. Perlawanan demonstrasi bermula. Jessica menyerang secara agresif. Tekniknya memang hebat, kekuatannya kuat, dan kelajuannya pantas. Namun, Syamsul mengelak serangannya dengan mudah. Seolah-olah air yang mengalir, dia mengelak secara semula jadi. Ekspresi Jessica sedikit mengeras. Dia merasakan ia tidak semudah yang disangkanya. Namun Syamsul tidak menyerang balas, dia hanya mengelak dan bertahan. Seolah-olah dia sedang menguji kemampuan lawan. Jessica semakin marah melihat Syamsul begitu, karena dia merasakan dirinya sedang dipermainkan. Serangannya menjadi lebih ganas. Selepas beberapa menit bertarung, Jessica tiba-tiba menggunakan teknik yang hampir melanggar peraturan. Ia adalah gerakan yang dilarang dalam judo. Namun Syamsul juga berjaya menahannya secara semula jadi. Dan pada saat itu, keseimbangan Jessica goyah. Bagi Syamsul, itu adalah peluang yang sempurna untuk menyerang. Namun dia tidak menyerang, sebaliknya, dia menahan Jessica dengan lembut agar tidak tumbang. Wajah Jessica merah padam melihat Syamsul berbuat demikian, dia merasakan dirinya sedang dikasihani. Ia adalah luka yang mematikan bagi harga dirinya. Jessica memandang tajam ke arah Syamsul sambil mengetap gigi. Kemudian dia membuka mulut, mengeluarkan kata-kata penghinaan yang berbeza tahapnya dari sebelumnya.
Namun, adakah Syamsul dapat mengekalkan kesabaran seperti ini dalam perlawanan sebenar yang akan berlangsung esok? Keesokan harinya, pukul 3 petang, di Dewan Sukan Pangkalan Tentara Udara itu, berkumpul kira-kira 200 askar Amerika. Walaupun nama rasminya adalah Perlawanan Persahabatan Seni Bela Diri Malaysia Amerika, hakikatnya ia lebih kepada satu tontonan. Di sudut Dewan Sukan, bendera jalur gemilang dan bendera Amerika tergantung bersebelahan, tetapi suasana sama sekali tidak mesra. Malah, ada aura kejam yang mengingatkan kepada gelanggang gladiator. Syamsul sedang memakai judogi di bilik persalinan sementara. Judogi putihnya telah dipakai bertahun-tahun, dan terdapat kesan lama di sana-sini. Terutama di bahagian lutut dan siku, kesan jahitan berulang kali jelas kelihatan. Syamsul mengikat tali pinggangnya sambil memandang dirinya di cermin. Walaupun masih kelihatan biasa, pada saat ini ada sesuatu yang berbeza dalam dirinya. Dari luar bilik persalinan, suara riuh rendah askar-askar Amerika kedengaran. Mereka sudah meramalkan keputusan pertarungan, kebanyakan mereka menjangkakan kemenangan mutlak Jessica. Beberapa orang malah bertaruh berapa menit Syamsul dapat bertahan. Ramalan paling optimis pun tidak melebihi 10 menit. Syamsul menarik nafas dalam-dalam sambil mendengar suara-suara itu. Jessica pula sedang memakai judogi hitam di bilik persalinan bertentangan. Judoginya adalah jenis terbaru dan sangat sesuai dengan badannya. Terutama garis otot di bahagian bahu dan dada kelihatan menonjol. Jessica memeriksa dirinya di hadapan cermin, dan tersenyum puas. Apa yang akan ditunjukkannya hari ini bukan sekadar kemenangan. Ia adalah penghinaan yang menyeluruh. 30 menit sebelum perlawanan bermula, satu majelis ringkas diadakan. Komandan pangkalan tentara keluar dan memberikan ucapan yang menekankan persahabatan antara kedua-dua negara. Namun, sebaik sahaja kata-katanya berakhir, sorakan USA, USA, bergema dari tempat penonton. Sebaliknya, tiada satupun suara yang menyokong Malaysia kedengaran. Syamsul menerima realiti itu dengan tenang. Apabila Jessica masuk, seluruh Dewan Sukan dipenuhi sorakan. Dia mengangkat kedua-dua tangannya tinggi-tinggi, membalas sorakan penonton. Sorakan Jessica. Jessica, menggegarkan Sailing. Cara dia berjalan penuh keyakinan, dan ekspresinya dipenuhi dengan ketenangan orang yang sudah menang. Matanya seperti singa yang memandang kambing. Apabila Syamsul masuk, ia adalah sebaliknya. Dewan Sukan senyap. Beberapa askar Amerika ketawa sinis, itu wakil Jepun ke. Seseorang malah berkata, itu lelaki ke. Syamsul tidak menghiraukan reaksi itu, dan berjalan menuju ke tengah mat. Langkahnya perlahan tetapi tidak goyah. Apabila kedua-dua atlet berhadapan di tengah mat, perbezaan fisikal mereka jelas kelihatan. Jessica lebih tinggi 15 cm daripada Syamsul, dan berat badannya juga lebih 10 kg. Lebar bahunya sahaja hampir 2 kali ganda dari Syamsul. Suara terkejut kedengaran dari tempat penonton. Ada juga yang berkata, perlawanan seperti itu boleh berlaku ke. Tiba masa untuk bertukar salam. Jessica mendekati Syamsul dan menghulurkan tangan untuk berjabat. Namun, jabat tangan itu bukan salam biasa. Dia sengaja mengenakan kekuatan, memulas tangan Syamsul. Dia berharap ekspresi kesakitan muncul di wajah Syamsul. Namun, wajah Syamsul tidak berubah sama sekali. Malah, dia tersenyum tipis. Ekspresi Jessica mengeras seketika. Kerana dia jelas mengenakan kekuatan yang besar, tetapi Syamsul tidak berganjak sedikit pun. Dia menggenggam tangan Syamsul lebih kuat, tetapi Syamsul masih tenang seperti biasa. Jessica berbisik di telinga Syamsul sambil mengakhiri jabat tangan. Hari ini, aku akan tunjukkan betapa menyedihkan kau di hadapan semua orang. Syamsul mengangguk dan menjawab dengan tenang, cobalah. Mendengar perbualan ringkas itu,
pengadil memberi arahan kepada kedua-dua pihak untuk bersedia. Jessica kembali ke sudutnya dan memeriksa strategi dengan rekan-rekannya. Mereka membincangkan cara terpantas dan paling pasti untuk menewaskan Syamsul. Sementara itu, Syamsul berseorangan. Dia berdiri dengan tenang, mengatur nafasnya. Sebelum perlawanan bermula, Jessica melambaikan tangan ke arah penonton. "Jangan risau, aku akan tamatkannya dalam 3 menit." Dia menjerit dengan suara lantang. Penonton bersorak, keyakinannya melangit. Dia sudah yakin akan kemenangan. Syamsul melihat keadaan itu sambil merasakan sesuatu bergelora di lubuk hatinya. Akhirnya, isyarat mula dari pengadil berbunyi. Jessica segera menyerang secara agresif. Serangan pertamanya adalah Osotogari kanan. Ia adalah teknik yang menggabungkan kekuatan dan kelajuan yang sangat baik. Penonton sudah pun bersorak. Namun, Syamsul mengelak serangan itu secara semula jadi seperti air yang mengalir. Serangan kedua Jessica juga serupa. Kali ini, ia adalah Ouchigari kiri, tetapi ia juga tidak mengenai sasaran. Gerakan Syamsul adalah minimum, tetapi tepat. Seolah-olah dia sudah menjangkakannya. Dia mengelak pada masa yang tepat. Ekspresi Jessica mula menunjukkan kebingungan. Dia mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Pada serangan ketiga, Jessica mengenakan lebih banyak kekuatan. Kali ini, niatnya adalah untuk menewaskan lawan sepenuhnya. Namun, Syamsul sekali lagi mengelaknya dengan tenang, dan pada saat itu, tempat penonton menjadi sedikit senyap. Mereka mula merasakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan jangkaan. Jessica menjadi semakin agresif, tekniknya jelas hebat, kekuatannya kuat dan kelajuannya pantas. Namun, ia sama sekali tidak berkesan terhadap Syamsul. Dia mengelak semua serangan dengan ringan seperti angin. Muka Jessica mula berpeluh. Apabila 5 menit berlalu, situasi sama sekali berbeza dari apa yang Jessica jangkakan. Dia memang berkata dia akan menamatkannya dalam 3 menit, tetapi lawannya masih tenang. Malah, Jessica sendiri yang sudah mula tercungap-cungap. Suasana tempat penonton juga berubah dari awal. Jessica menjauhkan diri sedikit, coba menyusun semula situasi. Namun, pada saat itu, dia berasa marah dengan pemikiran bahwa marwahnya sedang dicemar. Dia menjerit ke arah penonton, "Jangan risau, sekarang baru bermula." Namun, suaranya tidak lagi mempunyai keyakinan seperti mula-mula, malah, ada kegelisahan yang jelas terpancar. Syamsul masih tenang. Dia memandang Jessica dan sedikit mencondongkan kepalanya. Seolah-olah dia berkata, "Teruskanlah." Serangan Jessica seterusnya menjadi lebih ganas. Kali ini, teknik yang hampir melanggar peraturan juga bercampur. Namun Syamsul mengendalikan semua itu dengan tenang, dan dalam proses itu, kemampuannya yang sebenar mula sedikit demi sedikit terserlah. Beberapa orang di tempat penonton mula menunjukkan ekspresi terkejut. Apabila 10 menit berlalu, Jessica telah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Wajahnya yang berpeluh dipenuhi dengan kebingungan dan kemarahan. Sementara itu, Syamsul masih tenang. Dia bahkan tidak tercungap-cungap. Perbezaan itu mengejutkan penonton. Jessica menyiapkan teknik terakhirnya. Ia adalah teknik yang paling dia yakin. Namun, tepat pada saat itu, pandangan mata Syamsul berubah secara halus. Buat pertama kali, sesuatu yang berbeza mula dirasakan daripadanya. Apa yang akan berlaku seterusnya? Titik pusingan. Teknik terakhir Jessica adalah teknik terbaik yang telah dia latih selama 10 tahun terakhir. Ia adalah teknik Haraigoshi kanan yang kuat yang bertujuan untuk merobohkan keseimbangan lawan sepenuhnya dan membantingnya ke lantai. Dia telah menewaskan banyak lawan dengan teknik ini. Malah di kalangan tentara Amerika, mereka yang pernah menerima teknik ini semuanya sebulat suara mengakui kekuatannya. Namun,
Pada saat teknik itu dilakukan kepada Syamsul, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Syamsul meramalkan gerakan Jessica seolah-olah melihatnya dalam gerakan perlahan. Pada saat dia membongkokkan pinggangnya, Syamsul sudah memusingkan badannya separuh langkah lebih awal. Teknik Jessica yang sempurna itu tidak mengenai sasaran, dan berakhir dengan serangan kosong. Sorakan terkejut bergema dari tempat penonton. Mereka yang tahu teknik Jessica lebih terkejut lagi. Karena sehingga kini, tiada siapa yang pernah mengelak teknik itu. Namun, Syamsul mengelaknya secara semula jadi, seolah-olah dia sudah tahu serangan itu akan datang dari awal, dan itu juga dengan gerakan yang minim. Wajah Jessica merah padam. Lebih daripada fakta bahwa teknik terbaiknya tidak berkesan, dia lebih menyesal karena lawannya yang mengelaknya dengan begitu mudah adalah seorang lelaki Asia yang pendek. Harga dirinya hancur berkecai. Jessica mengetap gigi dan merenung Syamsul. Syamsul masih tenang, dia memandang Jessica, dan sedikit mengangguk. Seolah-olah dia berkata, teknik yang bagus. Namun bagi Jessica, ia terasa seperti penghinaan, karena dia tidak pernah diabaikan seperti ini sepanjang hidupnya. Terutama oleh seorang lelaki yang lebih kecil darinya. Jessica tiba-tiba menghentikan perlawanan dan mendekati pengadil. Dia kelihatan seperti sedang memprotes sesuatu. Pengadil menggelengkan kepala dan mengarahkan perlawanan diteruskan, tetapi Jessica terus membantah sesuatu. Suara riuh rendah kedengaran dari tempat penonton. Kebanyakan mereka tidak paham apa yang sedang berlaku. Sebenarnya, Jessica mendakwa Syamsul melakukan kesalahan. Tentu saja, itu adalah dusta. Namun, dia bersedia menggunakan apa saja cara untuk mempertahankan maruahnya. Pengadil membuat semakan video, tetapi tentu saja, tiada kesalahan yang dilakukan. Malah, beberapa teknik yang digunakan Jessica sebelum ini lebih hampir kepada kesalahan. Apabila perlawanan disambung semula, wajah Jessica menunjukkan kebencian dan kekecewaan yang jelas. Baginya, ini bukan lagi sekadar perlawanan. Ia telah bertukar menjadi dendam pribadi. Jessica menjerit ke arah penonton, monyet timur ini hanya bernasib baik, sekarang aku akan tunjukkan neraka yang sebenar. Pada saat itu, Dewan Sukan menjadi senyap sunyi. Karena kata-kata Jessica terlalu jelas. Beberapa askar Amerika juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka berpendapat tidak wajar untuk bercakap sedemikian. Namun, kebanyakan penonton malah menjadi lebih tertarik. Perubahan halus berlaku pada ekspresi Syamsul. Ketenangan yang ditunjukkannya sebelum ini mula pudar. Pandangan matanya menjadi dingin. Sesuatu yang telah lama disembunyikan mula bangkit perlahan-lahan. Namun dia masih mengekalkan ketenangan di permukaan. Serangan Jessica seterusnya sama sekali berbeza. Kali ini, ia bukan teknik tulen, tetapi niatnya jelas untuk mencederakan lawan. Dia memulas lengan Syamsul, coba mengunci sendinya. Ia adalah kesalahan yang jelas, tetapi pengadil hanya memberi amaran dan tidak menghentikan perlawanan. Syamsul juga melepaskan diri secara semula jadi. Namun kali ini, dia bukan sekadar mengelak, dia menggunakan serangan Jessica secara terbalik, menyebabkan keseimbangannya goyah. Jessica terhuyung-hayang, tetapi Syamsul tidak menjatuhkannya sepenuhnya. Gerakannya, seolah-olah memberi amaran. Pada saat itu, Jessica secara samar-samar merasakan kemampuan sebenar Syamsul. Teknik yang ditunjukkannya sebentar tadi bukan sekadar pertahanan. Ia adalah kawalan yang sempurna. Dia merasakan bahwa jika Syamsul mahu, dia boleh menewaskannya sepenuhnya. Namun, Jessica tidak mahu mengakui fakta itu. Jessica yang buta dengan kemarahan melancarkan serangan yang lebih ganas. Kali ini, dia malah coba menumbuk dengan penumbuk. Ia adalah tindakan yang dilarang dalam perlawanan judo. Pengadil memberi amaran keras, tetapi Jessica tidak menghiraukannya.
dia sudah hampir hilang pertimbangan normal. Syamsul mengelak penumbuk Jessica dengan ringan. Dan pada saat itu, buat pertama kalinya, dia coba menyerang balas. Ia adalah teknik yang sangat mudah, tetapi ketepatan dan masanya sempurna. Jessica jatuh terduduk di lantai. Namun Syamsul segera membantunya berdiri. Seolah-olah dia menunjukkan budi bahasa seorang budiman. Kemarahan Jessica mencapai kemuncaknya melihat keadaan itu. Karena dia merasakan dirinya dikasihani. Ia adalah luka yang mematikan bagi harga dirinya. Jessica segera menyerbu sebaik sahaja dia berdiri. Kali ini, dia mengabaikan peraturan perlawanan dan melancarkan serangan melulu. Tempat penonton riuh rendah. Beberapa orang menjerit agar perlawanan dihentikan. Namun kebanyakan mereka malah lebih tertarik. Mereka merasakan keseronokan seperti menonton pergaduhan sebenar. Pengadil juga ragu-ragu apa yang harus dilakukan. Syamsul menahan semua serangan melulu Jessica. Gerakannya masih terkawal, tetapi kini jelas terasa ada teknik yang berbeza tahapnya. Seolah-olah orang dewasa sedang berhadapan dengan kanak-kanak. Beberapa penonton kini mulai menyadari keseriusan situasi. Jessica benar-benar hilang akal dan menjerit, "Macam mana kau, monyet timur kecil nih, berani buat aku macam nih?" Pada saat itu, pandangan mata Syamsul berubah sepenuhnya. Ketenangan yang ditunjukkannya sebelum ini hilang sekelip mata. Sebaliknya, sesuatu yang dingin dan tajam bersinar di kedalaman matanya. Dia yang sebenar, yang telah lama tidur, mula bangkit. Syamsul membuka mulut buat pertama kalinya. Kalau begitu cara awak bercakap, suaranya tenang, tetapi ada sesuatu yang sama sekali berbeza terkandung di dalamnya. Aura yang dingin dan mengancam dapat dirasakan. Jessica juga seketika menyadari ada sesuatu yang tidak kena. Namun, dia sudah melintasi garisan yang tidak dapat dipatahkan. Gerakan Syamsul seterusnya sama sekali berbeza tahapnya dari sebelumnya. Dia tidak mengelak serangan Jessica, sebaliknya melangkah masuk ke tengah badannya. Dan dengan hanya satu gerakan, dia menewaskan Jessica sepenuhnya. Jessica jatuh ke lantai dan tidak dapat berdiri. Dewan Sukan menjadi senyap sepenuhnya. Penonton yang tadinya bising semuanya terdiam, karena mereka tidak dapat memahami dengan tepat apa yang berlaku. Jelas sekali Jessica mempunyai kelebihan yang besar, tetapi tiba-tiba situasi berubah sepenuhnya. Syamsul memandang rendah ke arah Jessica yang tumbang, dan berkata dengan tenang, "Perlawanan sebenar belum pun bermula." Apa sebenarnya identiti sebenar Syamsul? Dan apa yang akan berlaku seterusnya? Pendedahan dan pilihan. Jessica yang terbaring di lantai selama beberapa saat tidak dapat memahami apa yang berlaku. Dia sedang menyerang, tetapi pada suatu saat, dunia telah terbalik. Ia berbeza dari mana-mana teknik yang pernah dia alami. Seolah-olah dia dibawa arus ombak besar, tiada ruang untuk melawan. Jessica perlahan-lahan bangun, dan mendongak ke arah Syamsul. Penampilan Syamsul telah berubah sepenuhnya. Ketenangan dan sikap pasif yang ditunjukkannya sebelum ini tiada lagi. Sebaliknya, keyakinan yang dingin namun mutlak terpancar dari seluruh tubuhnya. Terutama pandangan matanya seperti binatang buas. Tenang tetapi aura yang menakutkan dapat dirasakan. Suasana tempat penonton juga telah berubah sepenuhnya. Askar-askar Amerika yang pada mulanya bersorak untuk Jessica kini senyap, menahan nafas. Mereka tidak dapat memahami dengan tepat apa yang berlaku, tetapi mereka merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Beberapa orang saling berpandangan dan mula berbisik. Jessica coba berdiri semula, tetapi tidak mudah. Kejutan daripada teknik Syamsul lebih besar dari yang disangka, terutama di bahagian bahu dan pinggangnya, ada perasaan aneh yang tertinggal. Seolah-olah seluruh keseimbangan tubuhnya terganggu. Namun, dia tidak dapat menyerah. Harga dirinya tidak membenarkannya. Syamsul menunggu Jessica berdiri.
Namun, ekspresinya tidak lagi mempunyai belas kasihan atau simpati, sebaliknya, hanya ada pandangan penilaian yang dingin, seolah-olah pemangsa sedang memeriksa keadaan mangsanya. Jessica merasakan belakang badannya seram sejuk menerima pandangan itu. Apabila Jessica berdiri sepenuhnya, Syamsul membuka mulut. "Baiklah, mari kita lakukan dengan serius." Suaranya masih tenang, tetapi keyakinan yang terkandung di dalamnya adalah mutlak, seolah-olah dia berkata bahwa dia hanya bermain-main sehingga kini, wajah Jessica menjadi pucat. Dia mula merasakan ketakutan yang sebenar buat pertama kalinya. Syamsul perlahan-lahan mendekati Jessica. Langkahnya perlahan tetapi penuh keyakinan, seolah-olah dia sudah tahu hasilnya. Jessica coba berundur, tetapi dia sudah hampir sampai di tepi mat. Tiada lagi tempat untuk berundur. Pada masa itu, seseorang dari tempat penonton menjerit, "Jessica, jangan lari." Namun, Jessica sudah tertekan oleh aura Syamsul yang menakutkan. Dia secara naluri tahu bahwa ini berbeza dari mana-mana lawan yang pernah dia hadapi. Ini bukan sekadar perlawanan seni bela diri. Ia adalah pertarungan yang sama sekali berbeza tahapnya. Serangan Syamsul seterusnya sepantas kilat. Namun, pada masa yang sama, ia juga tepat, dia sepenuhnya merobohkan keseimbangan Jessica tanpa memberinya masa untuk bertindak balas. Jessica jatuh ke lantai sekali lagi, tetapi kali ini, dia dibanting dengan lebih kuat. Dia hampir hilang kesedaran seketika akibat kejutan itu. Sorakan bergema dari tempat penonton. Kali ini, ia lebih kepada suara terkejut. Karena tahap teknik yang ditunjukkan Syamsul sepenuhnya melampaui judo biasa. Beberapa pakar ketenteraan mula merasakan ada sesuatu yang dikenali dalam gerakannya. Namun, mereka masih tidak tahu dengan tepat apa itu. Jessica coba bangun, tetapi kali ini badannya tidak menurut kata. Teknik Syamsul bukan sekadar menjatuhkan. Ada sesuatu yang lebih dari itu, seolah-olah ia secara langsung mempengaruhi sistem saraf. Jessica menahan badannya dengan tangan di lantai, hampir tidak dapat menyokong dirinya. Syamsul mendekati Jessica, dan berkata dengan tenang, "Apa yang awak cakap tadi, monyet timur?" Suaranya bukan marah, tetapi penuh keyakinan yang dingin. Seolah-olah dia berkata dia akan memberikan pengajaran sebenar sekarang. Jessica pada saat itu menyadari dia telah melakukan kesilapan besar, namun, sudah terlambat. Serangan ketiga Syamsul lebih tepat lagi. Kali ini, dia sepenuhnya menewaskan Jessica, sambil menunjukkan kawalan yang sempurna agar tidak mencederakannya. Jessica terpasak di lantai, sama sekali tidak dapat bergerak. Walau sekuat manapun dia meronta, dia tidak dapat melepaskan diri dari kawalan Syamsul. Pada masa itu, seorang mejar tentara Amerika di tempat penonton tiba-tiba berdiri. Dia adalah bekas anggota pasukan khas, dan dia seolah-olah menyadari sesuatu sebaik sahaja melihat teknik Syamsul. Apabila dia membisikkan sesuatu kepada orang di sebelahnya, orang itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Abar angin tersebar dengan pantas. Syamsul membiarkan Jessica terpasak di lantai dan berkata, "Saya adalah bekas anggota pasukan gerak khas, FAT 96 Komando, Angkatan Tentera Malaysia." Pada saat itu, Dewan Sukan menjadi senyap sepenuhnya. Mereka yang tahu nama pasukan gerak khas semuanya terkejut. Itu adalah salah satu pasukan khas terbaik di Malaysia. Ia adalah unit yang diiktiraf di peringkat dunia. Wajah Jessica menjadi pucat. Syamsul meneruskan, pengalaman operasi sebenar 27 kali, kadar kejayaan misi adalah 100%. Seseorang di tempat penonton menarik nafas. Pengalaman operasi sebenar 27 kali adalah tahap yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dan kadar kejayaan misi 100% bermaksud dia adalah seorang profesional yang sebenar. Beberapa askar Amerika saling berpandangan dan mula tegang.
Jessica kini menyadari siapa yang dia lawan. Bukan seorang instruktur judo biasa, tetapi seorang bekas anggota pasukan khas yang terlatih dalam pembunuhan. Dia mula menyadari betapa melulu keangkuhan dan penghinaannya sebelum ini. Badan Jessica mula menggeletar. Syamsul melepaskan Jessica dan berdiri. Namun, Jessica masih tidak dapat bangun dari lantai. Kejutan mental lebih besar daripada kejutan fisikal. Dia menyadari betapa salahnya dia selama ini. Suasana tempat penonton berubah sepenuhnya. Askar-askar Amerika yang pada mulanya menyokong Jessica kini memandang Syamsul dengan pandangan penuh rasa hormat. Penghormatan terhadap bekas anggota pasukan khas adalah naluri bagi para askar, terutama selepas mereka menyaksikan sendiri kemampuannya. Syamsul menghulurkan tangan kepada Jessica. "Bangunlah." Suaranya tidak lagi mengandungi permusuhan, sebaliknya, terasa ada rasa hormat profesional. Seolah-olah berhadapan dengan rekan sejawat. Jessica teragak-agak tetapi mengambil tangannya dan berdiri. Wajahnya menunjukkan kekalahan sepenuhnya. Dia berkata dengan suara menggeletar, "Saya minta maaf." Permintaannya ikhlas. Dia kini menyadari betapa besar kesilapan yang telah dilakukannya. Syamsul mengangguk, menerima permohonannya. Namun, ekspresinya masih meninggalkan sesuatu yang dingin. Pengadil mendekat dan mengisi tiharkan perlawanan berakhir. Namun semua orang sudah tahu, pertarungan sebenar telah berakhir lama dahulu. Ia adalah kemenangan mutlak Syamsul. Tepukan bergema dari tempat penonton, tetapi kali ini, ia adalah tepukan dengan makna yang sama sekali berbeza. Namun, adakah ini semua sudah berakhir? Kisah sebenar Syamsul mungkin belum berakhir. Pertemuan hati ke hati. Selepas perlawanan berakhir, suasana di Dewan Sukan aneh. Askar-askar Amerika masih belum pulih dari kejutan. Sukar bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa lelaki Malaysia bertubuh kecil yang mereka hina tadi sebenarnya adalah bekas anggota pasukan khas bertaraf dunia. Beberapa orang, Jessica duduk di sudut mat, menyusun semula keadaannya. Harga dirinya hancur berkecai sepenuhnya. Namun, pada masa yang sama, dia merasakan kelegaan yang aneh. Seolah-olah dia telah mendapat peluang untuk melepaskan diri dari keangkuhan dan prasangka yang telah lama menekannya. Jessica memandang Syamsul dengan perasaan yang bercampur baur. Syamsul menerima pandangan penonton, perlahan-lahan turun dari mat. Namun, tiada kegembiraan kemenangan pada wajahnya. Malah, dia kelihatan sedikit sedih. Seolah-olah kenangan masa lalu yang tidak mau diingat kembali menghantuinya. Dia mengeluh panjang sambil menuju ke bilik persalinan. Di bilik persalinan, Syamsul menanggalkan judogi sambil memandang dirinya di cermin. Tubuhnya di dalam cermin penuh dengan parut yang tidak terhingga. Kesan peluru, kesan luka, dan pelbagai jenis parut lain terukir di merata tubuhnya. Semua itu adalah bukti masa lalu yang pahit yang telah dia lalui. Terutama melihat parut peluru di bahu kirinya, dia berhenti seketika. Luka itu berkaitan dengan kejadian penting yang menyebabkan dia meninggalkan pasukan khas 2 tahun lalu. Dalam operasi penyusupan ke sebuah negara jiran, dia mendapat luka itu untuk menyelamatkan rekan sepasukan. Dia berjaya menyelamatkan rekannya dalam operasi itu, tetapi Syamsul sendiri tidak lagi dapat aktif sebagai anggota aktif. Pada masa itu, pintu bilik persalinan dibuka perlahan. Jessica masuk, wajahnya dipenuhi dengan perasaan bersalah dan ingin tahu. Syamsul segera memakai kemejanya dan memandangnya. Jessica teragak-agak seketika sebelum membuka mulut. "Saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu teruk." Permintaan maaf Jessica ikhlas. Dia kini menyadari betapa kurang ajarnya, dan betapa dia dikuasai prasangka. Syamsul mengangguk, menerima permohonannya. Namun, ekspresinya masih meninggalkan sedikit kesedihan. Jessica bertanya dengan berhati-hati, "Kenapa,
kenapa awak sembunyikan rekod yang begitu hebat? Syamsul terdiam seketika. Untuk menjawab soalan itu, dia perlu mendedahkan masa lalu yang menyakitkan. Namun, dia tidak dapat mengabaikan rasa ingin tahu Jessica yang tulus. Syamsul duduk di bangku, dan perlahan-lahan membuka mulut. Saya tidak mau lagi menjalani kehidupan seperti itu. Suara Syamsul dipenuhi dengan perasaan penat yang mendalam. Dia teringat kembali latihan yang tidak berkesudahan, operasi berbahaya, dan situasi ekstrem di mana dia sentiasa berhadapan dengan kematian. Semua itu menjadikannya seorang askar terbaik, tetapi pada masa yang sama meragut kehidupannya sebagai manusia biasa. Syamsul meneruskan, dalam operasi terakhir, rekan sepasukan saya ditembak oleh musuh. Saya melompat masuk ke tengah-tengah musuh seorang diri untuk menyelamatkannya. Suaranya sedikit bergetar. Kenangan itu masih menghantuinya sebagai trauma. Jessica menarik nafas, mendengar ceritanya. Perasaan putus asa pada masa itu dapat dirasakan dari ekspresi Syamsul. Saya berjaya menyelamatkannya, tetapi saya juga cedera. Pada masa itu, saya sadar. Jika saya terus hidup seperti ini, suatu hari nanti saya mungkin tidak akan dapat kembali. Syamsul berkata sambil menyentuh bahu kirinya, luka itu adalah punca langsung dia meninggalkan pasukan khas. Namun, ada sebab yang lebih mendalam, dia tidak mau lagi melakukan kerja yang mencederakan orang. Saya hanya ingin hidup biasa. Ingin mengajar anak-anak, dan menjalani kehidupan harian yang tenang. Jessica akhirnya paham mengapa Syamsul menunjukkan sikap yang begitu tenang. Itu bukan lakonan, tetapi keikhlasan. Dia benar-benar berusaha untuk berpisah dengan masa lalu yang penuh kekerasan, dan ingin menjalani kehidupan biasa. Air mata Jessica mula bergenang. Jadi, saya telah menyusahkan awak yang seperti itu. Suara Jessica dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Dia kini menyadari betapa melulunya provokasinya. Dia juga paham betapa berbahayanya memberi penghinaan seperti itu kepada orang seperti Syamsul. Namun, pada masa yang sama, dia kagum karena Syamsul tidak hilang kawalan diri dalam situasi seperti itu. Syamsul memandang Jessica dan berkata, awak juga seorang askar, jadi awak fahamkan. Kita semua memilih jalan ini atas sebab masing-masing. Kata-katanya mengandungi pemahaman dan rasa hormat terhadap rekan sejawat. Syamsul juga agak paham mengapa Jessica begitu agresif. Disebabkan sifat profesion askar yang sentiasa mengejar kekuatan, kadang-kadang ia boleh bertukar menjadi keangkuhan. Jessica mengangguk dan berkata, ya, saya juga sebenarnya mempunyai kompleks. Jessica mula mendedahkan masa lalunya, ada sebab yang mendalam mengapa dia begitu agresif terhadap orang Asia. Dia mempunyai trauma kekalahan kepada seorang pejuang Malaysia dalam pemilihan wakil negara Olimpik pada masa lalu. Sejak itu, prasangka terhadap orang Asia mula terbentuk dan berterusan sehingga hari ini. Kedua-dua mereka berbual, dan secara beransur-ansur mula memahami antara satu sama lain. Syamsul memahami kompleks Jessica, dan Jessica menerima masa lalu dan masa kini Syamsul. Permusuhan yang mengalir di antara mereka perlahan-lahan pudar. Jessica bertanya kepada Syamsul, jadi, awak akan benar-benar menjalani kehidupan biasa selepas ini? Syamsul berpikir seketika dan mengangguk, ya, itu harapan saya. Namun, suaranya kekurangan keyakinan. Karena peristiwa hari ini juga telah menyebabkan perubahan dalam hatinya. Persoalan mula timbul sama ada dia telah melakukan perkara yang betul dengan mendedahkan dirinya yang sebenar yang telah lama disegel. Jessica agak paham akan keadaan hati Syamsul yang kompleks. Dia sendiri pernah mempunyai kebimbangan yang serupa sebagai seorang askar. Kesukaran untuk menjalani hidup sambil menyembunyikan kemampuannya. Syamsul, awak adalah orang yang hebat.
Dan saya juga menghormati pilihan awak untuk memilih kehidupan biasa. Ekspresi Syamsul sedikit ceria mendengar kata-kata ikhlas Jessica. Seolah-olah seseorang telah muncul yang memahami pilihannya yang telah lama tidak diiktiraf oleh sesiapapun. Perasaan aneh mula tumbuh di antara mereka berdua. Pada masa itu, suara bising kedengaran dari luar bilik persalinan. Apabila mereka memeriksa apa yang berlaku, ternyata pegawai-pegawai tinggi tentara Amerika yang menonton perlawanan tadi sedang mencari Syamsul. Apa yang mereka mahukan dari Syamsul? Pilihan Syamsul. Pintu bilik persalinan diketuk. Antara Syamsul dan Jessica saling berpandangan, suara sopan kedengaran dari luar. Ia adalah suara Kolonel Thompson, komandan pangkalan tentara Amerika. Dia dengan sopan meminta izin untuk masuk dalam bahasa Melayu. Syamsul teragak-agak seketika tetapi membuka pintu. Di belakang Kolonel Thompson, diiringi oleh 3 atau 4 pegawai kanan. Ekspresi mereka serius tetapi tidak bermusuh. Malah, rasa hormat dapat dirasakan. Kolonel Thompson memberi tabik hormat kepada Syamsul sebaik sahaja dia melihatnya. Pegawai-pegawai yang mengiringi juga melakukan perkara yang sama. Tuan Syamsul bin Razak, bekas Inspektor Tentara Darat Malaysia, kami sangat kagum dengan kemampuan yang Tuan tunjukkan hari ini. Kata-kata Kolonel Thompson ikhlas. Dia telah berkhidmat dalam tentara selama 30 tahun dan telah bertemu dengan ramai anggota pasukan khas, tetapi hanya segelintir sahaja yang mempunyai kemampuan setanding Syamsul. Terutama kawalan diri dan pertimbangan yang dia tunjukkan patut dipuji. Syamsul bingung. Dia tidak menjangkakan pegawai-pegawai berpangkat tinggi seperti ini akan memberi tabik hormat kepadanya. Dia membalas salam dengan kekok, coba menyusun semula situasi. Jessica juga memerhatikan dari sebelah dengan ekspresi tegang. Kolonel Thompson meneruskan, sebenarnya, kami sedikit sebanyak tahu tentang rekod Tuan. Anda adalah salah seorang tokoh legenda pasukan gerak khas, bukan? Ekspresi Syamsul mengeras. Dia terkejut karena masa lalunya sudah diketahui. Namun Kolonel Thompson melambaikan tangan seolah-olah ingin meredakan kebimbangan Syamsul. Jangan risau, kami tidak datang untuk menyusahkan Tuan. Sebaliknya, kami datang dengan tawaran. Tawaran Kolonel Thompson adalah sesuatu yang tidak dijangka dan mudah. Dia menawarkan jawatan sebagai instruktur untuk pasukan khas bersama Malaysia Amerika. Syarat-syaratnya juga tidak buruk. Gaji yang tinggi dan jawatan yang stabil. Dan yang paling penting, dia hanya perlu menumpukan perhatian kepada latihan, bukan operasi sebenar. Orang berkemampuan seperti Tuan terlalu berharga untuk hanya menghabiskan masa sebagai instruktur judo biasa. Kami ingin Tuan menyampaikan pengalaman dan teknik Tuan kepada askar-askar muda kami. Syamsul terdiam seketika. Memang ia tawaran yang menarik. Secara ekonomi, ia akan jauh lebih baik, dan dia juga dapat memanfaatkan kemampuannya dengan betul. Namun, pada masa yang sama, ia bermakna kembali ke dunia ketenteraan. Jessica menyelit dengan berhati-hati. Syamsul, saya rasa ini peluang yang baik. Namun jawaban Syamsul mengejutkan. Terima kasih atas tawaran Tuan, tetapi saya menolaknya dengan hormat. Kolonel Thompson dan pegawai-pegawai lain menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menjangkakan tawaran dengan syarat sebegitu akan ditolak. Kolonel Thompson bertanya sebabnya. Syamsul menjawab perlahan, saya sudah membuat pilihan saya. Mengajar anak-anak lebih bermakna bagi saya. Suara Syamsul penuh keyakinan. Peristiwa hari ini malah membuatkan dia yakin bahwa pilihannya adalah tepat. Dia tidak lagi mahukan kehidupan yang berlawan dan bersaing dengan sesiapapun. Kolonel Thompson menunjukkan kekecewaan seketika, tetapi segera menunjukkan ekspresi memahami. Begitu ya, kalau begitu, tiada apa yang boleh kami lakukan. Namun, jika Tuan berubah pikiran pada bila-bila masa, sila hubungi kami.
Dia menghulurkan kad nama kepada Syamsul dan meminta berjabat tangan. Selepas pegawai-pegawai itu pergi, hanya Syamsul dan Jessica yang tinggal di bilik persalinan. Jessica bertanya dengan ekspresi ingin tahu, awak benar-benar tidak menyesal, ia peluang yang hebat. Syamsul menjawab dengan senyuman tipis, tiada penyesalan, bagi saya, kehidupan sekarang lebih penting. Kata-katanya ikhlas. Syamsul kini jelas tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Bukan rekod yang gemilang atau jawatan yang tinggi, tetapi kehidupan harian yang biasa tetapi bermakna. Jessica berkata dia akan menghormati pilihan Syamsul, dan dia menambah bahwa dia juga banyak belajar. Melalui peristiwa hari ini, dia sendiri telah melihat kembali prasangka dan keangkuhannya. Saya rasa saya juga dapat berkembang banyak berkat Syamsul. Terima kasih banyak. Kedua-dua mereka berjabat tangan dengan ikhlas. Kini, di antara mereka tiada lagi permusuhan, sebaliknya rasa hormat yang saling. Ia adalah saat dua askar yang telah menempuh jalan yang berbeza akhirnya bertemu. Petang itu, Syamsul menyertai majelis perpisahan ringkas di kantin pangkalan. Suasana sama sekali berbeza dari pagi tadi. Askar-askar Amerika kini memandang Syamsul dengan pandangan penuh rasa hormat. Beberapa orang mendekat untuk berjabat tangan, menyatakan rasa hormat mereka. Jessica secara rasmi meminta maaf di hadapan semua askar Amerika. Saya ingin memohon maaf sedalam-dalamnya atas tindakan dan kata-kata saya hari ini. Syamsul adalah seorang askar yang hebat dan seorang yang berakhlak mulia. Permintaan maafnya ikhlas, dan semua yang mendengar dapat merasakannya. Tepukan bergema, dan suasana berubah sepenuhnya menjadi mesra. Syamsul juga memberikan ucapan ringkas. Saya mendapat pengalaman yang baik hari ini. Walaupun kita adalah askar dari negara yang berbeza, saya percaya kita semua adalah rakan sepasukan yang menuju ke matlamat yang sama. Tepukan kembali bergema mendengar kata-katanya. Ia adalah saat tujuan sebenar acara persahabatan Malaysia-Amerika ini akhirnya tercapai. Semasa makan, Syamsul berbual dengan ramai askar Amerika. Mereka semua kagum dengan kerendahan hati dan perwatakan Syamsul. Mereka terkesan dengan sikapnya yang sama sekali tidak membangga diri walaupun mempunyai kemampuan yang begitu hebat. Seorang askar Amerika muda bertanya kepada Syamsul, bagaimana Tuan boleh menjadi begitu kuat? Syamsul berpikir seketika dan menjawab, kekuatan bukanlah untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri. Dan keberanian sejati adalah memilih keamanan, bukan peperangan. Kata-katanya bersifat falsafah tetapi praktikal. Ia meninggalkan kesan yang mendalam kepada askar-askar muda. Mereka kini faham mengapa Syamsul begitu dihormati. Apabila majelis perpisahan hampir berakhir, Jessica mendekati Syamsul. Boleh saya dapatkan nomor telepon awak? Saya ingin terus berkawan dengan awak. Syamsul dengan gembira memberikan nomor teleponnya. Dan dia juga menjemput Jessica untuk datang melawat dojo. Persahabatan mereka seolah-olah baru bermula. Apabila meninggalkan pangkalan, Syamsul menoleh ke belakang. Banyak perkara telah berlaku dalam satu hari ini. Dia telah mendedahkan masa lalunya, dan mendapat kawan baru, dan yang paling penting, dia mendapat keyakinan bahwa pilihannya adalah tepat. Namun, adakah ini akhir semua cerita? Perjalanan sebenar Syamsul mungkin baru bermula lagi. Misi baru. Seminggu berlalu. Syamsul kembali mengajar kanak-kanak di dojo judo kecil di Gombak. Di permukaan, semuanya sama seperti dahulu. Namun ada sesuatu yang berubah. Ketenangan dan keyakinan, yang tidak pernah ada sebelum ini dapat dirasakan dari ekspresi Syamsul. Kanak-kanak tidak tahu langsung tentang apa yang berlaku di pangkalan tentara udara Amerika. Bagi mereka, Syamsul masih seorang cikgu judo yang mesra dan baik hati. Namun, di kalangan komuniti judo,
Peristiwa pada hari itu sudah tersebar sebagai kabar angin. Beberapa pemilik dojo lain bertanya kepada Syamsul tentang perkara itu. Syamsul, betul ke awak bekas pasukan khas? Apabila Cik Gumat bertanya dengan berhati-hati, Syamsul mengangguk dengan tenang. Tiada lagi sebab untuk menyembunyikan, dan dia juga tidak mahu menyembunyikannya. Namun, dia tidak menceritakan secara terperinci. Dia berpendapat masa lalu adalah masa lalu. Petang itu, seorang tetamu istimewa datang ke dojo. Ia adalah Jessica. Dia memakai pakaian biasa, tetapi masih kelihatan anggun. Kanak-kanak memandangnya dengan rasa ingin tahu karena melihat kakak warga asing yang tinggi. Selamat pagi, Syamsul. Bahasa Melayu Jessica telah meningkat dengan ketara dalam masa seminggu. Jelas sekali dia telah belajar secara khusus. Syamsul menyambutnya dengan ceria. Jessica mengajar kanak-kanak beberapa perkataan Inggris yang mudah. Kanak-kanak itu segera mesra dengannya. Terutama gerakan judo asas yang ditunjukkan Jessica menarik minat kanak-kanak itu, karena tekniknya memang hebat. Selepas tamat kelas, Syamsul dan Jessica duduk di sebuah kafe kecil berhampiran dojo. Jessica menceritakan perkembangan terkini kepadanya. Dia berkata suasana di pangkalan telah berubah sepenuhnya. Terutama, persepsi terhadap Malaysia telah meningkat dengan ketara. Berkat awak, bukan sahaja saya, tetapi ramai orang telah berubah. Kata-kata Jessica ikhlas. Dia sendiri juga telah mengalami banyak perubahan sejak hari itu. Apabila berinteraksi dengan orang dari negara lain, dia menjadi lebih berhati-hati dan berusaha untuk tidak berprasangka. Syamsul bertanya kepada Jessica, "Bagaimana awak sekarang? Adakah awak berasa lebih baik?" Jessica mengangguk sambil tersenyum tipis. "Ya, saya berasa sangat baik. Sebenarnya, saya mungkin terlalu keras kepala sebelum ini." Dia berkata dia menyadari selepas bertemu Syamsul bahwa seorang askar juga tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan. Dia juga belajar bahwa kekuatan dan kelembutan boleh wujud bersama. Kedua-dua mereka berbual tentang perkembangan masing-masing, menghabiskan masa. Syamsul menceritakan kepada Jessica tentang kanak-kanak yang dia ajar. Kisah tentang seorang anak yang pada mulanya pemalu tetapi kini mempunyai keyakinan diri. Dan kisah tentang seorang anak yang banyak masalah tetapi berubah melalui judo. Jessica kagum mendengar cerita-cerita itu. Awak benar-benar melakukan kerja yang bermakna. Senyuman kepuasan terukir di wajah Syamsul. Saat-saat seperti ini baginya lebih berharga daripada mana-mana pingat. Melihat kanak-kanak membesar. Itulah kepuasan sebenar yang dia temui. Jessica bertanya dengan berhati-hati, "Adakah ada saat-saat awak menyesal?" Syamsul berpikir seketika dan menjawab, "Ada masanya, tetapi setiap kali itu, apabila saya melihat kanak-kanak ini, saya yakin bahwa saya telah membuat pilihan yang tepat." Suaranya tidak goyah. Syamsul kini benar-benar yakin dengan jalan yang dia pilih. Dia merasakan nilai masa kini lebih besar daripada kemuliaan masa lalu atau kemungkinan masa depan. Apabila hari mula senja, kedua-dua mereka keluar dari kafe. Jessica perlu kembali ke pangkalan. Sebelum berpisah, dia berkata kepada Syamsul, "Syamsul, awak adalah orang yang sangat kuat. Jauh lebih kuat dari saya." Syamsul menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak, kita kuat dengan cara yang berbeza." Jessica sangat bersetuju dengan kata-katanya. Dia kini faham bahwa kekuatan mempunyai pelbagai bentuk, bukan hanya menewaskan musuh adalah kekuatan, tetapi berjalan terus di jalan sendiri dengan gigih juga adalah kekuatan. Kedua-dua mereka berjabat tangan dengan mesra dan berpisah. Jessica berjanji akan datang melawat dojo secara berkala. Syamsul juga berkata dia sentiasa mengalu-alukan kedatangannya. Kini mereka telah menjadi kawan sebenar. Malam itu,
Syamsul merenung keluar tingkap di Pangsapuri studionya, lampu-lampu bandar berkelipan. Seminggu yang lalu, dia juga berdiri di tingkap yang sama pada waktu yang sama. Namun, perasaannya sekarang sama sekali berbeza. Syamsul mengeluarkan buku nota kecil yang disorok di bawah bantalnya. Dia perlahan-lahan membuka buku nota itu yang sudah lama tidak dilihat. Di dalamnya, terdapat rekod-rekod zaman perkhidmatannya dalam tentera yang padat, operasi yang berjaya, rakan sepasukan yang diselamatkan, dan senarai pingat yang dianugerahkan. Namun kini, rekod-rekod itu tidak lagi menyusahkannya. Malah, dia berasa bangga. Karena dia menyadari bahwa semua pengalaman itu telah membentuk dirinya sekarang, dan menjadi asas kepada apa yang dia mampu lakukan sekarang. Syamsul menulis perkataan baru di halaman terakhir buku nota itu. Misi baru bermula. Objektif, mengajar anak kekuatan sejati. Kadar kejayaan, belum dapat diukur, tetapi tidak akan menyerah. Dan dia menulis tarikh, kemudian menutup buku nota itu. Kini dia mempunyai misi baru, bukan untuk menewaskan musuh dengan senjata atau pisau, tetapi untuk memupuk hati kanak-kanak dengan kasih sayang dan kesabaran. Keesokan paginya, Syamsul datang ke dojo lebih awal dari biasa. Oleh karena ada masa sebelum kanak-kanak datang, dia bersenam seorang diri. Bukan latihan yang intens seperti dahulu, tetapi gerakan yang tenang dan meditatif. Pada masa itu, pintu dojo terbuka dan Hairul masuk. Hairul, pelajar tingkatan 2, baru-baru ini telah membesar, dan ketinggiannya juga bertambah. Cikgu, awal datang. Hairul pun awal. Hairul duduk di sebelah Syamsul, dan bertanya dengan berhati-hati, Cikgu, betul ke Cikgu pernah buat perkara hebat dalam tentera? Kabar angin nampaknya sudah tersebar di kalangan kanak-kanak. Syamsul berpikir seketika dan berkata kepada Hairul, Hairul, perkara yang benar-benar hebat bukanlah mengalahkan orang lain. Ia adalah mengalahkan diri sendiri. Dan membantu orang lain. Hairul mengangguk dan bertanya, kalau begitu, Cikgu sekarang sedang mengalahkan diri sendiri. Syamsul menjawab dengan senyuman tipis, saya berusaha setiap hari, dan kamu semua membantu saya dalam usaha itu. Hairul tidak sepenuhnya memahami makna kata-kata itu, tetapi dia merasakan ia adalah sesuatu yang penting. Dia semakin menghormati Cikgu Syamsul. Kelas pagi bermula. Kanak-kanak pelbagai umur, dari 8 hingga 15 tahun, memenuhi dojo. Syamsul memandang kanak-kanak itu, dan sekali lagi merasakan rasa syukur. Karena anak-anak inilah, hidupnya mempunyai makna. Baiklah, hari ini kita akan belajar teknik baru. Suara Syamsul penuh dengan semangat. Dia bukan sahaja mengajar teknik judo kepada kanak-kanak itu. Dia mengajar cara mengatasi kesukaran bersama, cara menghormati satu sama lain, dan apa sebenarnya kekuatan sejati. Waktu rehat tengah hari, Syamsul memandang bendera jalur gemilang yang tergantung di sudut dojo. Bendera jalur gemilang itu sudah lama, tetapi masih kelihatan anggun. Dia merasakan ia seperti dirinya sendiri. Tidak gemilang, tetapi diam-diam menjalankan peranannya di tempatnya. Petang itu, seorang tetamu yang tidak dijangka datang lagi. Ia adalah Kolonel Thompson, dia datang seorang diri dengan pakaian biasa. Syamsul terkejut, dan menyambutnya. Ada apa, Tuan? Kolonel Thompson menjawab dengan senyuman tipis, saya hanya ingin melihat sekali. Apa jenis kerja yang Tuan lakukan? Dia memerhatikan kelas kanak-kanak dan kagum. Dia melihat seorang pendidik sejati dalam cara Syamsul berinteraksi dengan kanak-kanak. Bukan sekadar menyampaikan teknik, tetapi memupuk perwatakan. Selepas kelas berakhir, Kolonel Thompson berkata kepada Syamsul, kini saya yakin pilihan Tuan adalah tepat, Tuan sedang mendidik pahlawan-pahlawan sejati di sini. Syamsul sangat bersetuju dengan kata-katanya.
Membantu setiap kanak-kanak menjadi orang dewasa yang hebat pada masa hadapan, itulah perang barunya. Apabila tiba masa untuk pulang, Syamsul mengemas dojo, bersiap untuk mengakhiri hari. Hari ini juga adalah masa berharga yang dihabiskannya bersama kanak-kanak. Setiap hari adalah cabaran baru, tetapi cabaran itu menjadikannya lebih kuat. Syamsul berdiri di hadapan cermin, memandang dirinya. Dirinya di dalam cermin masih kelihatan biasa, namun, di pandangan matanya ada sesuatu yang berbeza dari sebelumnya. Kedamaian tetapi tegas, lembut tetapi tidak mudah dibengkokkan. Malam itu, Syamsul menghantar message kepada Jessica. Hari ini juga hari yang baik, semoga awak juga selamat malam. Tidak lama kemudian, balasan dari Jessica tiba, saya juga. Esok pun teruskan perjuangan. Syamsul tersenyum dan meletakkan telepon bimbitnya. Kini dia mempunyai kawan yang boleh dipercayai. Menempuh jalan yang berbeza, tetapi mempunyai hati yang sama. Di luar tingkap, bintang-bintang bersinar. Syamsul merenung bintang-bintang itu dan berpikir, seperti bintang-bintang itu, dia juga bersinar dengan tenang. Tidak gemilang, tetapi sentiasa memancarkan cahaya di tempatnya. Syamsul bin Rasak, bekas anggota pasukan gerak khas, FAT 99 Komando, ATM, kini seorang instruktur judo biasa di sebuah dojo kecil di Gombak, Kuala Lumpur. Kisah sebenar beliau mungkin baru bermula. Sebuah legenda baru yang akan dibina bersama kanak-kanak.